Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melati kuntum tumbuh melata, saya berbah di pohon cemara. Assalamualaikum, bolehnya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin dan dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Islam College untuk bersyukur pada pagi malam yang hening dan syariah ini. Bersama saya, Nur Kasalina binti Aris, selaku moderator untuk mengetuai forum yang bertajuk Cabaran Ideologi, Liberalism dan Pluralism dari Umat Islam kini. Hadirin sekalian, sebelum kita bersulam bicara sebelum ilmu menyusup di dada. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya memperkenalkan dua ahli panel kita yang akan mengupas persoalan demi persoalan kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, nampak malu orangnya, tapi bijak berkata-kata, mempersilakan saudari Nur Syafiqah Syahira Ghazali. Seterusnya, ahli panel kedua, gadis kecil manis tapi lantang berkata-kata, saudari Nur Syahidah Nazirah binti Shahrizam. Kedua panel kita ini akan membincangkan tentang definisi liberalisme dan pluralisme, faktor-faktor serta cara untuk mengatasi liberalisme dan pluralisme. Skop perbincangan kita pada hari ini dibahagi kepada dua pusingan, iaitu dalam pusingan pertama, ahli panel kita akan membincangkan tentang apa itu fahaman liberalisme dan pluralisme. Manakala pada pusingan kedua, ahli panel kita akan membincangkan tentang faktor-faktor dan cara mengatasi liberalisme dan pluralisme. Selepas sahaja pusingan kedua, pihak majlis akan mengadakan sesi soal-jawab bersama para hadirin dan hadirin sekalian. InsyaAllah, kedua-dua panel kita akan memberikan pencerahan dan jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Jadi mohon kepada para penonton dan para hadirin, sekiranya ada sebarang soalan, bolehlah menyatakan soalan atau menulis soalan-soalan tersebut di paparan chat atau juga bertanya soalan secara langsung di dalam majlis ini. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya menjemput yang pertama, iaitu saudari Nur Syafiqah Syahira Ghazali untuk memberi pencerahan tentang fahaman liberalisme dan ciri-cirinya. Silakan saudari. Terima kasih kepada Kak Sarina sebagai moderator kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjelaskan tajuk kita pada hari ini. Saya rasa sangat berbesar hati untuk menjelaskan topik ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkongsian ini. Justru itu, kita sama-sama melihat apakah yang dimaksudkan dengan liberalisme. Istilah liberalisme ini berasal dari bahasa Latin, iaitu libertas atau dalam bahasa Inggeris disebut liberty, yang bermaksud kebebasan. Liberalisme adalah suatu fahaman yang mengkehendaki adanya kebebasan. Selain itu, liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Contohnya, apabila seseorang itu menerima fahaman liberalisme, maka dia dipanggil sebagai seorang yang liberal. Liberalisme menekankan hak-hak pribadi serta kesamarataan peluang. Contohnya, negara liberal moden awal adalah Amerika Syarikat yang didirikan di bawah prinsip setiap manusia diciptakan sama taraf, di mana mereka diberikan hak-hak yang tidak boleh dinafikan dalam kehidupan, kebebasan dan mengejar kebahagiaan oleh pencipta mereka. Dan untuk melindungi hak-hak ini, kerajaan dibuat oleh mereka. Mesti menggunakan kuasa secara adil dengan izin mereka yang diperintah. The liberalism timbul yang bertentangan dengan mutlak ini. Diilhamkan oleh idea-idea John Locke yang dianggap sebagai bapa liberalisme dan pemikir daripada zaman pencerahan seperti Montesquieu, Voltaire, Jean Mosque Rousseau, British Adam Smith dan John Stuart Mill. Sekarang kita beralih pula kepada ciri-ciri fahaman liberalisme. Hadirin sekalian, antara ciri-cirinya ialah menyamaratakan semua agama atau kepercayaan dan menyamaratakan semua agama lain dengan agama Islam, serta menafikan ketinggian Islam sebagai agama yang termaktub di perkara 3, pasal 1, perlembagaan persekutuan. Mereka juga merelakan nama suci Allah, disalahgunakan kepada sembahan bukan Islam dan menganggap kesemua agama adalah benar. Selain itu, mereka menganggap perbuatan murtad sebagai hak asasi manusia atau kebebasan dalam beragama. Fahaman liberalisme ini juga
membela dan mempertahankan ajaran sesat sebagai hak kebebasan berfikir, manakala institusi fatwa dianggap sebagai penghalang bagi pemilikan dan pelaksanaan hak tersebut. Fahaman ini menuntut hak supaya kanak-kanak dilahirkan tidak ditentukan agama sehingga mencapai usia 18 tahun dan mengetepikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Nabi Muhammad. Dalam masa yang sama, mereka menuntut hak dan kebebasan bagi pengamal orientasi seks LGBT meskipun jelas cercaan Allah dan undang-undang negara iaitu kanan kesiasaan yang memperuntukkan perlakuan seks songsang sebagai kesalahan. Mereka juga menuntut supaya orang bukan Islam diberikan hak dan peluang untuk menyebarkan agama mereka kepada orang Islam meskipun tuntutan tersebut bercanggah dengan perkara 11 pasal 4 Perlembagaan Persekutuan, dan menuntut penghapusan semua bentuk hukuman yang disifatkan sebagai capital punishment, termasuk hukuman mati dan sebat. Hadirin sekalian, itu sahaja yang berkaitan dengan fahaman liberalisme. Dengan ini, saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari Syafiqah atas penerangan tentang pengenalan fahaman liberalisme dan ciri-cirinya. Syukur kepada Allah SWT, hasil daripada penjelasan tadi, kita dapat memahami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan liberalisme. Bagi meneruskan lagi pusingan yang pertama ini, satu lagi ideologi yang belum lagi dibincangkan yang juga menjadi ancaman kepada umat Islam pada masa ini, iaitu ideologi pluralisme. Untuk itu, saya mempersilakan dan yang kedua, untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada kita semua tentang ideologi pluralisme. Dan ini, saya mempersilakan saudari Syahidah Nazirah untuk memberi pencerahan kepada kita. Silakan, saudari. Terima kasih kepada saudari moderator, saudara Kasarina, kerana telah mempersilakan saya, dan terima kasih juga kepada panel kita yang pertama, saudari Syafiqah, yang telah menguraikan secara terperinci lagi tentang definisi liberalisme serta ciri-cirinya. Seterusnya, saya akan menguraikan pula definisi pluralisme serta ciri-ciri fahaman pluralisme. Pluralisme agama adalah pandangan, fikiran dan keyakinan bahawa agama-agama yang pelbagai dan berbeza-beza itu mempunyai kesamaan dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Seperti dikemukakan Peter Bean, Profesor di King's College London UK, pluralisme agama merupakan persenyawaan 3 tesis. Yang pertama, semua tradisi agama-agama besar dunia adalah sama. Semuanya merujuk dan mengisyarat kepada suatu realiti tunggal yang transenden dan suci. Kedua, semuanya sama-sama menawarkan jalan keselamatan. Dan yang ketiga, semuanya tidak ada yang tetap. Maksudnya, setiap agama mesti sentiasa terbuka untuk dikritik dan diteliti kembali. Antara tokoh-tokoh yang menyebarkan fahaman pluralisme agama adalah seperti Raimundo Panica, iaitu seorang padri Katolik dilahirkan di Sepanyol, Wilfred Caldwell Smith, pengasas dan mantan pengarah Institute of Islamic Studies di McGill University, Canada. Fridtjof Schuon, bekas penganut Kristian yang pergi mengembara dan keluar masuk pelbagai jenis agama, dan John Hick, Profesor Teologi di Claremont Graduate School, California, USA. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit tentang ciri-ciri fahaman pluralisme ini. Ciri-ciri fahaman pluralisme adalah kritikan diberi terhadap struktur negara dan kuasa negara, bukan doktrin persaingan politik seperti di Amerika. Kedua, menentang teori kedaulatan negara tanpa batas. Ketiga, menentang konsep negara kesatuan berpusat yang merangkumi kuasa berhierarki dan eksklusif. Seterusnya, mengutamakan peranan berpersatuan rakyat dalam masyarakat sivil. Berpandangan bahawa kedaulatan negara menghadkan dan menghalang pertumbuhan dan kebebasan berpersatuan. Mereka percaya bahawa negara menjadi penghalang kepada kewujudan persatuan majmuk yang mengawal selia diri. Idea kedaulatan negara ditentang oleh semua golongan pluralis yang mahukan kebebasan, dan berpandangan bahawa kedaulatan yang bermaksud kuasa institusi politik dan badan perundangan dalam bidang tertentu. Mereka juga menyatakan kedaulatan adalah konsep yang cacat. Ini kerana mereka berpandangan bahawa tidak ada institusi yang mempunyai kuasa yang begitu besar, melainkan ia bertujuan untuk menyerang sumber kuasa, persatuan dan pentadbiran yang majmuk dalam masyarakat. Ini sahaja yang dapat saya kongsikan tentang fahaman pluralisme itu sendiri serta ciri-cirinya.
Saya serahkan kembali majlis ini kepada Saudari Kasarina selaku moderator kita untuk meneruskan majlis ini. Silakan Saudari Kasarina. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Syahidah di atas penerangan yang sangat jelas. Sebagai umat Islam, kita perlu memahami tentang fahaman liberalisme dan pluralisme ini dengan terperinci supaya kita dapat bersedia apabila menghadapi cabaran ideologi pada masa kini yang semakin berluasa. Dengan itu, tamatlah sudah penerangan kita dalam pusingan pertama dan akan diteruskan dengan pusingan yang kedua. Saya ingin bertanyakan kepada ahli pendidik kita pertama, Saudari Syafiqah, bolehkah saudari berkongsikan tentang faktor-faktor penyebaran liberalisme dan pluralisme? Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator Kasarina. Hadirin sekalian, penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme adalah disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, penyebaran melalui media massa. Ini kerana media massa merupakan ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antaranya ialah media cetak seperti akhbar, majalah, buku dan sebagainya, dan media elektronik seperti televisyen, radio dan internet. Yang kedua ialah penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan kursus kepimpinan dan pengurusan yang asalnya dikesan yang mempunyai elemen-elemen pluralisme. Agama di dalamnya ialah kursus emotional spiritual quotient yang diperkenalkan oleh Ari Jinanja Agustian. Kursus kepimpinan dan pengurusan ini merupakan kursus di bawah syarikat ESQ Leadership Center yang berpusat di Jakarta. Kursus ESQ ini telah tersebar di Malaysia melalui penumpuhan beberapa pusat pengajarannya. Yang ketiga, penyebaran melalui ajaran keagamaan yang telah difatwakan sebagai sesat. Antara ajaran keagamaan ini ialah ajaran Ayapid atau yang dikenali juga sebagai Kerajaan Langit Ayapid. Kerajaan ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Faktor yang keempat ialah penyebaran badan-badan bukan kerajaan. Badan-badan bukan kerajaan ini memainkan peranan dalam penyebaran pluralisme agama. Antaranya ialah melalui Malaysian Interfaith Network. MIN mempunyai 20 badan gabungan dan akhir sekali penyebaran melalui tokoh-tokoh berfahaman liberalisme atau pluralisme. Penyebaran melalui tokoh-tokoh yang berfahaman liberalisme atau pluralisme antaranya ialah tokoh-tokoh dari luar dan juga dari Malaysia tersendiri. Tokoh Malaysia antaranya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Religion, Pluralism in a Divided World di London School of Economics. Tokoh-tokoh luar yang dijemput ke Malaysia antaranya ialah Irsyad Manji yang telah melancarkan bukunya Allah, Liberty dan Love di Dewan Perhimpunan Cina Selangor dan Kuala Lumpur pada 2016. Selain daripada fahaman liberalisme dan pluralisme, penulis ini juga turut mempromosikan homoseksual. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Allah, Kebebasan dan Cinta. Kedua-dua buku ini telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri kerana bertentangan dengan akidah Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Demikianlah penjelasan yang sungguh menarik dan padat dari panel kita yang pertama. Terima kasih Saudara Syafiqah. Tiba masanya untuk saya bertanyakan kepada panel kita yang kedua. Dan dari awal hinggalah ke saat ini menunjukkan reaksi yang sungguh manis. Baiklah Saudara Syahidah, soalan yang saya ingin ajukan ialah apakah cara-cara untuk mengatasi cabaran ideologi liberalisme dan pluralisme ini? Terima kasih kepada Saudari Kasarina selaku moderator kita serta Saudari Syafiqah iaitu panel kita yang bersungguh-sungguh dalam mengupas tajuk forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, hari ini saya juga akan berkongsi sedikit tentang cara mengatasi fahaman liberalisme dan pluralisme. Yang pertama, meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tunjang rujukan utama jika terdapat sebarang kemungkinan dalam masalah agama atau perkara yang berkait dengan hukum hakam agama. Kita perlulah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan pertama. Ini kerana Al-Quran dan As-Sunnah Allah tidak diturunkan tanpa tujuan, malah ia menjadi rujukan dan panduan hidup hamba-Nya di muka bumi. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT yang dapat saya kongsikan kepada hadirin sekalian dalam surah An-Nisa ayat 59 yang terkandung untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum apabila ada perselisihan. Menerusi ayat ini berkata,
maka sebaiknya dikembalikan kepada keduanya. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah, iaitu Al-Quran dan Rasul, iaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Seterusnya, cara yang terakhir dapat saya kongsikan adalah dengan tidak mengeluarkan hukum dan fatwa sendiri. Kita tidak boleh mengeluarkan hukum dan fatwa sendiri, sebaliknya kita perlu rujuk kepada pakar agama atau para ulama tentang sesuatu hukum yang tidak disentuh dalam Quran dan Sunnah. Ini kerana era dunia yang semakin maju boleh menimbulkan banyak hukum atau isu yang tidak pasti dan permasalahan agama yang mungkin tidak terdapat pada zaman Rasulullah. Golongan para ulama dan ahli intelektual ini memainkan peranan penting dalam mendidik dan membuka mata masyarakat Islam terhadap kedua-dua fahaman dan ideologi ini. Mereka harus lebih berani tampil ke hadapan dan memberi kesedaran kepada masyarakat sekeliling dengan lebih agresif dalam usaha menghapuskan ideologi liberal sebagai contoh di platform media sosial. Golongan ini juga berperan dan menggiatkan dalam aktiviti penyelidikan ilmu dan program tadabbur Al-Quran. Tambahan lagi, mereka harus merumuskan dasar-dasar penting serta menerapkan nilai Islamisasi berpandukan syariah yang meliputi sektor ekonomi dan melindungi nilai-nilai moral masyarakat. Syukur kita kehadrat ilahi dapat saya kongsikan secebis ilmu untuk kita kupaskan pada hari ini. Saya serahkan kembali majlis ini kepada saudara Kasarina selaku moderator kita pada hari ini untuk meneruskan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sadari. Begitulah antara cara-cara untuk kita mengatasi cabaran ideologi liberalism dan pluralism yang cukup jelas maaf, yang diperkatakan oleh Saudari Syahidah. Pada kita yang kedua, adik-beradik dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Demikian tadilah perbincangan yang menarik berhubung definisi, ciri-ciri, faktor-faktor dan cara-cara untuk mengatasi cabaran ideologi liberalism dan pluralism. Berdasarkan penjelasan yang dibuat daripada kedua-dua panel itu tadi, kita dapat lihat bahawa semua umat Islam perlu mengetahui tentang ideologi liberalism dan pluralism dan perlu diambil perhatian supaya tidak terpengaruh dengan ideologi ini sehingga membawa kepada kemungkaran. Seterusnya, kita akan meneruskan majlis kita dengan sesi soal jawab daripada hadirin dan hadirat sekalian. Bersilakan. Jika ada soalan boleh ajukan. Okay, terima kasih kepada saudari Salihah Safia. Okay, soalan yang pertama, adakah fahaman ini sebenarnya hanya satu bentuk perbezaan pendapat dalam Islam saja? Saya mempersilakan saudari Cibikah untuk menjawab soalan ini. Terima kasih saudari moderator Kasarina. Fahaman ini bukan setakat perbezaan pendapat, tetapi amat bertentangan dengan Islam dan boleh menjurus kepada syirik dan mungkin kepada murtad. Dalam fahaman pluralism, jika kita mengatakan semua agama adalah sama, jadi tidak perlu mengenai Islam. Apabila Tuhan memberi amaran yang banyak dalam Al-Quran mengenai perbuatan orang kufur dan menolak peringatan Tuhan. Terima kasih saudari Syafiqah atas penjelasan tersebut. Seterusnya soalan. Terima kasih saudari Nur Zarif Balkis. Soalan yang diajukan adalah apakah bilangan pengikut fahaman ini ramai di Malaysia? Saya mempersilakan lagi saudari Syafiqah untuk memberikan jawapan. Bilangan sebenar sukar dinyatakan kerana mereka tidak berpersatuan. Tetapi kita beranggapan walaupun mereka tidak mengetahui persatuan itu, mereka banyak mendapat sokongan kerana golongan menerima fahaman ini boleh dikategorikan sebagai intelektual.
golongan profesional tertentu pandai bercakap dan menulis, sedangkan ulama dan golongan yang memperjuangkan Islam di negara ini tidak begitu profesional serta tidak cenderung dalam menulis, menyebabkan tulisan mereka jarang kita lihat untuk menangkis fahaman ini. Khususnya serangan ini dibuat dalam bahasa Inggeris sekaligus mempengaruhi golongan berpengetahuan dalam bahasa Inggeris. Serta ulama kita kurang sangat tahu bahasa Inggeris serta kurang membuat kajian pergerakan liberal dari segi akar umbinya. Oleh itu, rahsia pengkhianat fahaman ini sukar diketahui dan hujahnya tidak ditangkis. Ini kerana ini menjadi kekurangan kepada pejuang Islam dan mereka mengambil kesempatan terhadap kekurangan ini. Malah, mereka bergantung dengan sesetengah pihak, iaitu agama yang sememangnya juga tidak ingin melihat kekuatan Islam tegak di Malaysia. Masalah lain pula ialah gerakan ini dipelopori golongan berpendidikan tinggi secara barat dan mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Ini agak sulit sedikit berbeza dengan golongan ayah P. Terima kasih kepada saudari Syarika atas penjelasan soalan yang kedua. Saya akan buka lagi soalan buat rakan-rakan jika ada soalan yang ingin diajukan. Terima kasih Saudari Umi Emiliza. Adakah NGO Islam menyedari hal ini? Saya mempersilakan Saudari Syahidah Nazilah untuk memberikan penjelasan tentang soalan ini. Terima kasih kepada saudari Kasarina. Alhamdulillah, NGO Islam menyedari hal ini. Di Perak baru-baru ini, 45 NGO Islam mengadakan perhimpunan menyatakan sokongan tentang fahaman ini. Pada Muzakarah Ulama 2006 lalu, terdapat 23 resolusi menyentuh isu liberalism dan pluralism ini dan apa tindakan selanjutnya. Semua resolusi ini akan diperhalusi dan diperbaiki dari segi bahasanya dan apabila siap akan diserahkan kepada Sultan Perak, Kerajaan Negeri, semua Jabatan Agama Islam Negeri dan Kerajaan Pusat. Tindakan ini dilakukan untuk memberi ingatan kepada pimpinan kerajaan mengenai kedudukan Islam sebagai agama rasmi dalam perlembagaan persekutuan. Justeru, kerajaan perlu memantau agar klausa ini tidak diusik atau dikacau terutama orang bukan Islam. Mereka, iaitu bukan Islam, boleh mengamalkan agama mereka, memajukan diri dengan agama mereka tetapi tidak berhak campur tangan dalam isu agama Islam. Itu sahaja. Terima kasih kepada Saudari Syahidah Nazilah atas penjelasan tersebut. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan, elok kiranya saya merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, gerakan Islam liberal merupakan usaha halus untuk mengeluarkan umat Islam dari agama mereka tanpa disedari, dan ia dilakukan atas nama Islam. Dengan kata lain, ia adalah program pemurtadan yang terancang dan sistematik dilaksanakan melalui platform intelektual, ilmiah dan akademik. Gerakan ini didalangi oleh kuasa asing yang ingin meruntuhkan Islam. Kerana ini seharusnya memberikan pengajaran kepada masyarakat Islam di Malaysia supaya menangani unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah di peringkat awal lagi agar ia tidak berkembang sehingga menjadi ancaman pada akidah umat Islam dan sukar dikawal lagi. Hadirin sekalian, dengan tamatnya sesi soal jawab itu tadi, maka tamatlah majlis forum kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya akhiri ucapan saya dengan selangkah pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi. Di lain masa, insyaAllah bersua lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.